Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita pada hari ini. Kita masih lagi sihat pada pagi ini, alhamdulillah. Jadi insya-Allah sesi tadabbur harian kita hari ini kita akan teruskan lagi. Moga-moga dengan usaha yang sedikit yang kita lakukan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan kepada hidup kita pada hari ini dan juga akan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Kerana telah banyak masa yang berlalu, telah panjang umur kita, telah lama kita ini mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang kita tidak menghiraukan apakah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita dengan nikmatnya yang bertambah-tambah, insya-Allah, dan juga dengan keberkatan hidup kita, dengan kita cuba sedaya upaya mengikut kemampuan yang ada pada kita ini untuk kita mempelajari, insya-Allah, apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini yang bernama dalam satu tulisan yang bernama Al-Quran. Moga-moga kita tidak hanya membaca Al-Quran sahaja, tetapi kita cuba untuk memahami serba sedikit mengikut kemampuan kita, insya-Allah. Kepada semua sahabat-sahabat yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, diharapnya dapat membuka mushaf. Moga-moga kita dapat lihat sendiri ayat-ayat tersebut dan mendapat keberkatan dengan kita melihat ayat-ayat tersebut, insya-Allah. Kepada sesiapa yang tidak mempunyai kemudahan, insya-Allah boleh, insya-Allah, mendengar sama dalam radio dan sebagainya. Minta maaf, hari ini kita muka surat 533, bukan 532, insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak 533. Hari ini 21 hari bulan Jamadil Awal. Terima kasih kepada yang memberi respon tu, yang memberi peringatan kepada saya. 533 hari ini, insya-Allah. Insya-Allah hari ini kita akan bersama di surah Ar-Rahman, masih lagi surah Ar-Rahman, iaitu muka surat yang sebelum terakhir. Selepas daripada ini kita ada setengah lagi muka surat daripada Ar-Rahman, dan kemudian kita akan masuk surah Al-Waqiah. Hari ini kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan secara ringkasnya apakah yang ada di dalam muka surat yang kita baca pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita dua, iaitu yang pertamanya balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan kenakan kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan sediakan balasan-balasan yang menakutkan untuk mereka. Dan kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula apakah balasan-balasan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi insya-Allah hari ini dua kita tengok kan. Dan seperti biasalah surah Ar-Rahman ini akan diselang-selangi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Taala berkata, nikmat mana lagikah yang kamu nak sangkal, yang kamu nak tolak, yang kamu nak katakan bohong, sedangkan banyak. Jadi Allah SWT peringatkan dengan azab dan juga nikmat-nikmat yang akan kita dengar pada pagi ini, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal akdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an. Sadaqallahul azim. Jadi itu adalah beberapa ayat yang kita baca pada pagi ini untuk moga-moga Allah Taala memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi maknanya pada hari ini ayat yang ke-41 ayat 41 sehingga 67 hari ini surah Ar-Rahman, Allah Taala menceritakan pada ayat 41 ni apakah dia tanda-tanda. Jadi orang-orang yang tidak beriman ni, orang-orang yang kafir, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ni, Allah Subhanahu wa taala dah cop pada mereka, boleh dikenali dah kan pada hari tersebut kan. Maknanya sebelum daripada mereka ni masuk neraka lagi mereka telah dikenali melalui tanda-tanda. Jadi ada simah sini kan. Simah ni maknanya tanda-tanda. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini kan, yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang mujrim, Allah Taala sifatkan orang-orang kafir ni sebagai mujrim.
Mujrim ni maknanya kita sebut sebelum daripada penjenayah. Kita ingat selalu kan, iaitu bila sebut mujrim artinya penjenayah. Artinya orang-orang yang kafir ni sebenarnya melakukan jenayah. Walaupun mereka ni tak masuk mahkamah lah di atas dunia ni, tak masuk diadili, tak dihadapkan dan sebagainya, tak didakwa, tetapi mereka sebenarnya penjerayah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ada beri banyak dan nikmat kepada manusia kan. Tapi tiba-tiba manusia dan juga jin ini, tiba-tiba dia mendustai, tiba-tiba dia engkar, tiba-tiba dia kata tidak begini dan begini kan. Jadi Allah Ta'ala sebutlah banyak kali kan ni, mereka ni mujrim sebenarnya kan. Jadi bagi kita sebagai Muslim sebagai Muslim, kita ni bila kita baca ayat-ayat Quran yang macam ni kan, kita sepatutnya akan di-mindsetkan lah kan, iaitu mujrim. Mereka ni adalah mujrim. Orang kafir adalah mujrim. Orang yang tidak beriman adalah mujrim. Mereka melakukan dosa. Mereka melakukan jenayah. Jenayah apa? Jenayah yang paling besar sekali bukannya bunuh orang, tapi jenayah yang paling besar sekali ialah apabila mereka ni menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramainya orang mujrim atas dunia ni. Jadi kita ingat orang mujrim ni Allah Taala jadikan mereka ni mereka ni adalah untuk kita sebenarnya sebagai orang-orang yang beriman ni, supaya kita ni dapat mendakwahi mereka, supaya kita ni dapat mengajak mereka. Sebagaimana Nabi SAW dilahirkan, jadi Nabi SAW telah mengajak orang-orang yang tidak beriman ni kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di depan kita ni ada orang-orang yang tidak beriman, ada orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah, ada orang yang tidak menghiraukan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ia adalah hadiah kepada kita, orang-orang yang beriman ni, supaya apa? Supaya kita ni dapat mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pahala untuk kita kan. Sama ada manusia ni menyahut seruan ataupun tidak menyahut seruan, mereka ni mengikut dakwah ataupun ajakan kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, itu bukannya alasan untuk kita ni tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala dah perintahkan kita untuk melakukan ini, melakukan itu kan, sebagai orang beriman, untuk mengajak orang-orang yang tidak beriman dan mengajak orang-orang yang engkar ni, mengajak orang-orang yang bawa maksiat ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara tu adalah merupakan pahala kepada kita, bukannya sia-sia kan. Bukan hanya untuk membebankan kita sahaja, tapi Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita. Walaupun mereka ni kemungkinan tidak menyahut seruan, tapi Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita. Jangan risau insya-Allah. Seterusnya Allah Ta'ala kata, biafa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Minta maaf, bisimahum. Apa maksud sima sini? Tanda ni, orang-orang kafir ni dicopkan dengan tanda. Tanda di sini disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dua kan. Yang pertama sekali, wujuhuhum muswaddah. Wujuhuhum muswaddah. Muka mereka ni, muka orang kafir ni, muka orang mujrim ni akan menjadi hitam di hari akhirat nanti kan. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dan juga dalam surah Taha, wa nahsyurul mujrimina yauma izin zurqa. Zurqa ni maknanya matanya ialah tak berapa nampak. Kalau orang tempat adalah setengah-setengah tempat dia kata kelabu, matanya kelabu. Maknanya kabur-kabur dah, tak nampak dah. Hampir-hampir nak buta. Itu maknanya zurqa. Jadi itulah dua sifat orang-orang yang mujrim ni di hari akhirat. Yang pertama, sima mereka ialah, tanda mereka ni ialah mereka ni gelap, hitam. Kemudian mereka ni mata mereka ni maknanya kabur, dan mereka ni berjalan terhuyung hayang macam orang buta. Macam mana kita tengok orang buta? Kita boleh tahu kan cara orang buta berjalan kan. Bukan kita nak hinakan orang buta, tapi Allah Ta'ala nak ceritakan dalam ayat Quran ni bahawa macam itulah keadaan di hari akhirat nanti, iaitu orang-orang ni ada simah mereka. Kemudian tu lagi Allah Ta'ala sebutkan fayu'khazu bin nawasi wal aqdam. Kemudian mereka itu ditarik, mereka itu diambil, mereka itu diheret ke mana? Ke neraka. Diheret bagaimana? Diheret dengan baik, diheret tangan? Bukan. Diheret yang pertama bin nawasi. Nawasi itu ilah sini kan, iaitu pangkal kepala, depan kepala. Jadi manusia itu diheret daripada kepala mereka. Bila kita sebut, Allah Ta'ala sebut sini kan, heret, pegang kepala mereka. Heret itu bermakna apa? Satu benda yang sangat menghinakan. Kemudian yang keduanya bil aqdam. Aqdam ni ialah kaki, kaki ataupun di bawah tapak kaki tu. Jadi kakilah maknanya. Jadi apabila disebutkan diheret kaki, diheret kepala, maknanya kedua-dua tu adalah gambaran apa? Gambaran bahawa dahsyatnya, iaitu cara penarikan tu. Kalau orang tarik dengan kaki, bermakna dia tak nak pergi kan. Kalau tarik dengan kepala ni,
tarikan yang sangat hina. Kedua-dua tu berlaku di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala akan heret orang-orang mujrim ini ke neraka. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Jadi Allah Taala kata, nikmat mana lagi yang kamu nak dustai. Ayat yang ke-43 hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Allah Taala akan berkata kepada mereka dikatakan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Inilah dia neraka jahanam yang kamu dulu tak percaya sangat yang kamu dustai sangat inilah dia. Yang orang-orang mujrim ini tak percaya, inilah dia. Hazihi jahannam, inilah dia. Sekarang nampak dah depan mata mereka. Yatufuna bainaha. Allah Ta'ala kata yatufuna. Yatufuna ialah apabila seseorang itu pergi dan balik, pergi balik, mana berulang-alik lah kan berulang-alik jadi kalau kita tu kan, kita suat yatufuna tawaf tawaf tu sebab kita berpusing di satu benda yang sama iaitu Kaabah lah kan. Jadi yatufuna ialah perkataan Arab yang menunjukkan apabila orang tu pergi lari keluar balik, pergi lagi pergi balik macam tu kan, ulang-alik. Yatufuna bainaha, di antaranya maknanya dalam neraka tu, wa baina hamimin an, mereka pergi kat situ kemudian pergi kepada air yang mendidih. Jadi konon-konon nak minum lah kan nak minum dahaga, tapi tengok-tengok apa, hamim, bukan air tapi air yang menggelegak. Kemudian Allah Taala sebut kata an tu ialah perkataan yang menunjukkan kepada suasana yang menggelegak, bukan menggelegak biasa. An tu maknanya yang sangat panas sampai kepada klimaknya. Klimak panas tu dipanggil an dalam ayat dalam Quran Jadi an tu ialah klimak panas. Jadi dua-dua hamin tu dia menggelegak kemana tu, dia tu sampai kepada klimaknya. Jadi manusia yang tidak beriman, manusia yang mujrim ni, Allah Ta'ala akan letak tu. Allah Ta'ala gambarkan suasana yang dahsyat kan, supaya manusia ni ingat kan, itulah yang akan terkena kepada mereka jika mereka ni tidak beriman menjadi orang mujrim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata apa, dan adakah mana lagi yang kamu tak nak percaya, kamu dustai, kamu lupakan, kamu tolak dan sebagainya. Kemudian ayat 46 insya-Allah kita masuk ayat 46. Allah Taala kata sekarang ni kembalilah kita sekarang ni kita beralih pula kepada sifat-sifat orang-orang yang bukan sifat-sifat iaitu balasan-balasan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi apakah apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang beriman ni? Allah Ta'ala sebutkan sini iaitu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi sekarang kita beralih kan, insya-Allah kita sekarang mendengar dengan insya-Allah kita gembira insya-Allah dan berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan berilah kepada kita jannatan ni. Iaitu Allah Taala kata, tapi siapakah yang akan mendapat jannatan ni? Dua syurga. Iaitu Allah Taala kata ialah waliman khafa maqama rabbih, iaitu bagi orang-orang yang takut kepada maqam Tuhannya. Siapa yang takut maqam Tuhannya ni? Apa yang dimaksudkan maqam Tuhannya? Ulama-ulama tafsir kata, ada satu pendapat mengatakan maqam rabbih itu iaitu seorang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala yang memerhatikan semasa di dunia kan. Jadi di dunia ini dia sentiasa merasai muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah ni artinya ialah Allah Taala sentiasa memerhati. Sebagaimana muraqabah ni ialah seperti mana CCTV tu kan, kita tengok ada orang pasang CCTV di mana-mana. Jadi kalau ada CCTV tu orang takutlah nak buat jahat, nak buat jenayah dan sebagainya kan. Jadi kita ni CCTV tu hanyalah satu contoh saja. Yang lebih lagi ialah apa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita kan, muraqabah kita ni kan, sentiasa melihat kita. Kalau seseorang itu merasai muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dia akan takut untuk melakukan maksiat. Jadi itulah nama dia, takut kepada muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Khafa maqama rabbih. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada pendapat ulama mengatakan bahawa maqama rabbih di sini ialah pada hari kiamat, iaitu orang yang takut kepada ketika Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan mereka itu di mahsyar, lalu pada ketika itu mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lebih besarnya ialah, yang lebih kuatnya ialah yang di dunia lah, iaitu kita di dunia ni kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu akan mendapat jannatan, dia akan dapat syurga. Dua syurga. Allah Ta'ala bukan satu kan syurga, tapi dapat dua. Jadi ulama-ulama sebutkan sini, kenapa diberi dua syurga kan? Ayat 46 insya-Allah. Ayat 46, kenapa ada dua syurga kan? Jadi setengah ulama kata kerana Allah Ta'ala menyebutkan di sini iaitu jin dan juga manusia. Jadi maknanya ada manusia dapat, ada
jin dapat. Jadi satu syurga untuk jin, satu syurga untuk manusia. Tetapi ada pendapat lain mengatakan bahawa dua syurga di sini maksudnya ialah apa? Iaitu setiap orang tu akan dapat dua. Jadi macam orang ada dua lah, ada dua rumah ke, ada dua istana ke, ada dua banglo ke kan. Kalau satu saja makna di situ saja kan dia duduk kan, dia tak boleh buat alih-alih kan. Kalau dia boring nak pergi ke mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan kan bahawa bagi di akhirat ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap orang itu yang masuk syurga dia akan dapat dua syurga. Yang ketiganya ada pendapat mengatakan bahawa apa kan? Dua tu erti apa? Iaitu tambahan lagi. Tambahan lagi sebab apa? Kalau dia dah buat satu kebaikan, dia dah buat kebaikan, maka dia akan dapatlah balasannya syurga. Tapi Allah Taala tambahkan lagi waziyadah. Allah Taala sebut dalam Quran kan apa ni dia akan dapat kebaikan dan juga dia akan dapat ziyadah, tambahan lagi. Jadi itu adalah dua syurga lah pendapat-pendapat ulama. Kemudian Allah Taala ulang lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian zawata afnan, ayat 48 ayat 48 sekarang ni, zawata afnan. Afnan ini ialah perkataan jamak kepada fananun. Fananun ni ialah plural lah, plural. Minta maaf, singular dia ialah fananun. Jadi jamak dia ialah afnanun. Jadi Allah Taala sebut sini apa? Iaitu zawata afnan. Dua syurga tu dua kebun tu kan, kita kata kebun kan, jannah ni mana kebun asalnya kan. Jadi dua syurga tu dia ada apa? Dia ada afnan. Apa dia afnan? Afnan ni ialah rusnu. Rusnu tu yang mana kalau pokok kan, kalau pokok ada dahan jadi berdahan-dahan. Jadi kalau pokok tu tak ada dahan, macam kat belakang saya ni kan, tengok kan pokok tak ada dahan. Ada pokok tu yang ada dahan banyak, yang lebat kan. Jadi orang suka yang mana? Biasanya orang sukalah kan, manusia ni akan suka kepada pokok yang lebat, yang rimbun, yang dahannya banyak kan. Itu afnan. Jadi pokok-pokok ni bukan pokok-pokok dogol lah kita panggil kan, pokok-pokok yang tinggal batang saja kan. Dalam syurga ni Allah Taala akan beri kepada kita, masya-Allah kan. Allah Taala beri kepada apa? Afnan. Syurga yang mana mempunyai afnan. Rusnun yang lebat rantainya, cantik, hijau. Orang sini cakap yang nyamannya kan, nyaman tu maknanya sedapnya, indahnya kan, itulah ya. Insya-Allah kalau salah minta maaf lah bahasa saya. Kemudian Allah Taala sebut lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Habis itu mana lagi yang kamu nak ingkari, mana lagi kamu nak dustai? Fihi ma ainani tajriyan. Tambah lagi kan, Allah Taala sebutkan sekarang ni kan sifat-sifat dia. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang orang-orang yang khafa maqama rabbih ni, orang yang takut pada Allah ni kan. Jadi kita kata muttaqin kan, muttaqin ni mana orang takut pada Allah. Khafa ittaqa, mana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat apa? Dapat dua syurga. Kemudian dalam syurga tu dia ada pokok-pokok yang rindang-rindang. Kemudian yang ketiga pula Allah Taala sebut lagi apa ni kan, dia akan dapat, dalam tu ada apa? Fihima, di dalamnya, dalam dua-dua syurga tu, ainani, ada dua mata air, tajriyan, yang mengalir. Bukan tak ada air, bukan kering kontang, bukan pokok semua kan, bukan kebun semua kan, mana airnya? Jangan ada air yang mengalir, masya-Allah kan. Orang suka kalau ada sungai, anak sungai, kalau air mengalir kan. Itu makna Allah Taala nak ceritakan kesukaan benda-benda kan. Tapi apa yang ada di akhir, apa yang ada di syurga, of course lah kan, maila ainun ra'at lah kan, satu benda yang tak pernah terlintas oleh mata, tak pernah terlihat oleh mata. Allah Taala tapi ceritakan semua benda-benda ni supaya manusia ni kan akan dapat rasa keindahan, kenyamanan kan berada dalam syurga ni. Jadi Allah Taala kemudian berkata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihima min kulli fakihatin zaujan. Kemudian Allah Taala sebut lagi apa ada lagi dalam syurga tu, dalam dua syurga tu. Fihima, dalam keduanya tu ada kan min kulli fakihatin, minta maaf, fakihatin zaujan. Ada buah-buahan tu. Buah-buahan pula kan buah-buahan ni macam kita nak kata simbol kan, simbol macam keenakan, kelumayanan kan, masya-Allah kan. Jadi kalau tak ada buah macam tak. Ni buah kan. Orang biasanya kan kalau atas meja kan, kalau makan-makan malam yang hebat-hebat kan, kan ada buah-buah atas tu kan. Kadang-kadang buah-buah tu perhiasan je, tak dimakan pun. Boleh dimakan tapi tak dimakan pun kan. Tapi untuk perhiasan yang indah kan. Jadi Allah Taala kata dalam syurga ni dia akan diberi pula kan kita apa, masya-Allah kan, kita dapat buah-buahan pula kan dalam syurga ni, indah kan. Doakan kita dapat masuk syurga semua insya-Allah. Jadi Allah Taala akan berikan buah-buahan. Kemudian buah-buahan tu zaujan ni berpasang-pasangan. Ada ulama kata ada yang manis, ada yang masam,
ada yang berwarna macam ni, ada maknanya berpasang-pasangan, bukan satu jenis saja kan. Bukan kata buah anggur saja, buah limau saja kan. Tak satu kala ni macam-macam, pelbagai maknanya kan. Kita kata pelbagai lah, zaujan. Kemudian Allah Ta'ala kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi yang kamu nak dustai. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak wajanal jannataini dan. Allah Ta'ala sebut sekarang ni apa ni, iaitu keadaan pula, keadaan orang-orang yang masuk syurga ni, orang yang takut pada Allah Ta'ala ni. Macam mana keadaan dia dalam syurga? Duduk macam duduk kena berdiri, kena tu kan, susah kan. Even kalau duduk, macam saya duduk lah kan hari ni kan, itu pun kadang-kadang tak menunjukkan kepada, ini menunjukkan kepada keseriusan lah kan, keserius. Tapi kalau orang relax, orang dapat relax dapat nikmat banyak kan, bersenang lenang, macam mana kita apa? Dia akan berbaring kan, berbaring bertelekan orang panggil kan. Bertelekan tu mana duduk macam tu. Bukan berbaring lah, tapi berbaring tapi kalau orang tu kan dia bersembang sambil duduk macam tu, mana dia tu senang sangat kan, maknanya tak ada masalah sangat tu kan. Itulah Allah Ta'ala sebutkan muttaqi. Jadi orang panggil dia duduk ittika. Ittika tu maknanya duduk bersandaran, duduk berbaringan gitu kan, tapi mungkin angkat kepala sikit lah. Itu ikutlah macam mana, tapi ittika bukan tidur, tapi berbaringan. Minta maaf. Okey. Jadi ittika, mereka ni duduk ittika. Muttaqiina ala furushin. Di atas apa tu? Di atas furush. Furush ni ialah firash. Firash ni ialah katil lah, kita sebut dalam bahasa Melayu kan. Jadi mereka ni berbaring-baringan di atas katil tu kan. Hamparan bukan katil, minta maaf kan. Hamparan, satu benda yang dihampar di atas tu kan. Tak kira lah kan, hampar tu tinggi, hampar tu rendah kan. Jadi itu nama dia furush. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala kata apa? Ala furushin batainuha min istabrak. Batainuha nu, bata ni iaitu kalau kita ni ada apa ni, sebelah dalam dan sebelah luar kan. Sebelah dalam ni ialah yang terkena kita lah. Kalau sebelah luar tu yang tak terkena kita, tak terkena manusia tu kan. Jadi kalau kata selimut, yang sebelah dalam tu, yang sebelah dalam dia tu, kalau sebelah luar tu yang tak terkena kepada manusia tu. Jadi tapi Allah Ta'ala sebut sini yang terkena kepada kita tu, yang menyentuh badan kita tu ialah daripada istabrak. Istabrak ni ialah sutera yang tebal sutera yang tebal istabrak dia ada istabrak, kemudian tu dia ada sundus, sutera nipis, sutera halus, ni sutera tebal. Bukan tebal tu bukan tebal maknanya sakit, bukan, tapi dahlah sutera tapi tebal pula, macam kita kapet kata kan. Ada kapet tebal, ada kapet nipis. Kita nak kapet tebal, kapet nipis. Kita tak suka kapet nipis kan, kita suka kapet yang tebal. Jadi macam itulah batainuha, sebelah dalam tu istabrak, daripada istabrak. Dahlah daripada tu sutera pula bayangkan sutera benda yang sangat mahal lah kan. Biasa sutera ni orang buat nipis, orang buat baju kan. Tapi ini batainuha, daripada furush dia tu, hamparan dia tu kan, tempat dia berbaring tu, tempat dia bersandar tu, tempat dia tu dah, semua tu adalah daripada istabrak. Allah Ta'ala nak cerita benda suasana yang sangat indah lah kan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepada kita semua orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang akan dapat masuk syurga. Harapnya insya-Allah kan. Allahumma inna nas'alukal jannata, insya-Allah. Kemudian selepas tu Allah Ta'ala kata wajanal jannataini dan wajana, ayat yang ke 54 insya-Allah 54. Wajana tu, jannah tu makna apa? Jannah tu maknanya buah wajanal jannatain, dan buah-buahan di dalam syurga itu, dan wajanal jannatain, dan tu apa? Dan tu adalah daripada perkataan adunu. Adunu tu maknanya dekat Jadi dan ni maknanya dekat. Sifat dia lah buah-buahan dalam syurga tu dekat. Dia buah tu ada di pokok-pokok tu kan, tapi dekat tu makna apa? Dekat tu kalau kita sekarang kan, kalau buah tu atas apa ni, atas meja sana, kita kena pergi ambil, dia tak datang sendiri kan. Tapi dalam syurga ni, masya-Allah, Allah Ta'ala cerita sangat-sangat indah kan, sangat-sangat bahagia, iaitu apa kan, buah tu boleh dicapai, sama ada orang tu berbaring ke, sama ada orang tu sedang tidur ke, sama ada orang tu berdiri ke, sama orang tu duduk ke, dalam apa-apa keadaan sekalipun dia boleh capai buah tu. Sebab apa? Dekat semua tu dekat. Macam semua datang ke muka dia, dekat, taklah ganggu dia. Tapi maknanya macam tu kan, Allah Ta'ala sebutkan, masya-Allah kan. Allah Ta'ala kata apa ni, wajanal jannataini, dan
buah-buahan di dalam tu, dan dekat sangat-sangat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna. Kemudian Allah sebut lagi nikmat dia apa lagi dalam syurga tu. Fihinna, di dalam syurga itu akan ada apa? Qasiratut tarfi. Qasiratut tarfi ialah qasirat tu ialah pendek tarfi ni ialah pandangan mata Jadi qasiratut tarfi ialah orang-orang perempuan, maknanya kita kata bidadari lah bidadari yang mana qasiratu pandangan matanya adalah tidak memandang kepada suatu benda yang lain selain daripada yang disuruh untuk yang diberikan kepadanya tu. Jadi maknanya kalau seseorang tu dah masuk syurga, dia akan dapat bidadari yang mana bidadari itu tak akan pandang, tak tengok pada benda lain, tengok pada dia je, maknanya khusus untuk dia saja kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi itu? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang mana lam yatmithunna ni adalah yatmithunna ni ayat 56 iaitu daripada perkataan tomasa ni dalam bahasa Arabnya ialah maksudnya ialah asak yang digunakan tomasa ni maknanya al-jima' iaitu bersama-sama lah kan kalau suami isteri semua kan, itu nama dia tomasa dalam bahasa Arab Jadi apabila Allah Ta'ala sebut sini tapi dia maknanya lebih khusus lagi iaitu maknanya bila sebut ni yatmithunna ni maknanya kalau kita sebutlah, minta maaf sebut iaitu dara tidak pecah. Kalau perempuan tu dara tidak pecah, itu maknanya bila memecahkan dara itu maknanya yatmithunna. Jadi tapi kita sebut dalam bahasa lembutnya, bahasa Melayu sentuh lah kan, tapi bukan sentuh biasa tu bukan sentuh biasa, tapi maknanya tidak disetubuhi, tidak lagi oleh mana-mana manusia sebelum daripada tu, dan juga mana-mana jin. Allah Ta'ala sebut sini. Jadi minta maaf saya sebut lam yatmithunna, sebab apa itu adalah pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi disebut lam yatmithunna, perempuan-perempuan ini dahlah dia tu qasiratut tarfi, dia tak pandang benda lain kecuali yang diberikan saja, orang tu saja. Kemudian dalam syurga ni kan dia ni pula ni ialah yang bersih, yang suci, yang tak pernah sentuh tu makna dahsyat sangatlah kan, mana tak pernah lagi ditentukan oleh mana-mana manusia ataupun jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Dan perempuan-perempuan itu Allah Ta'ala sebutkan mereka ni seperti seolah-olah macam yakut dan juga marjan. Yakut dan juga marjan. Yakut dan juga marjan ni adalah kita sebut sebelum daripada ni adalah jenis-jenis mutiara yang diambil oleh manusia daripada dalam laut iaitu kita panggil dia mutiara kan. Jadi maknanya mutiara yang bergemerlapan, mutiara yang sangat cantik, yang sangat bersih. Itu dia perempuan-perempuan tadi tu kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Sekarang ni Allah Ta'ala tanyalah kan kalau orang dah buat baik, sepatutnya dia dapat apa? Mestilah dia dapat kebaikan juga kan. Balasan orang yang buat baik mesti dia dapat. Tak patut ke? Tak logik ke? Tak munasabah ke? Munasabah kan. Jadi tu hal kat situ kan. Hal jaza, hal tu dipanggil istifham an-nafyi. Makna tidak ada maknanya. Tak akan dibalas orang-orang yang buat baik atas dunia ni, takkanlah nak balas dengan kejahatan. Itu adalah satu hukuman yang tidak patutlah kan. Jadi secara logik pun kita boleh faham dah kan. Apatah lagi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi Allah Taala dah beritahu dah kan. Jadi Allah Taala suruh kita fikir kan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tak patut ke kalau orang buat baik sepatutnya dibalas baik. Jadi kita ni orang-orang yang beriman, insya-Allah kan kita sanggup untuk beriman. Kita sanggup kan untuk menjadi orang-orang yang walaupun kita susahlah menghadap nak buat baik ni, bukan mudah kan atas dunia ni kan, tapi kita buat baik juga sebab apa? Kita tahu kan kita nak al-ihsan tu. Jadi Allah Taala kata hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan. Ayat 62 Allah Taala kata apa? Wa min dunihima jannatan, selain daripada yang dikata min dunihima ni kalau ikutnya ialah kurang daripada tu semua, kurang daripada kedua-duanya. Mereka kan tadi dia sebutkan dua syurga, jadi sekarang tiba tapi ada lagi kurang daripada yang tadi tu, kurang daripada martabat tadi. Ulama-ulama banyak pendapat kat sini apa maksud kurang tu. Kurang tu dan kemudian ada dua syurga lagi.
Jadi ada yang kata bahawa orang tadi ni, orang mukmin, orang yang takut kepada Tuhannya, orang yang muttaqi ni, dia dapat 2 syurga. Dan kemudian selepas daripada tu, maka Allah Ta'ala sebenarnya ada lagi syurga lain yang nak diberikan kepada dia. Itu adalah, dia kata dari sudut apa dia, tambahan. Maknanya bila Allah Ta'ala berikan sesuatu kebaikan kepada manusia, membalas mereka, maka Allah Ta'ala beri tambah lagi kan. Dah lah tadi 2, sepatutnya satunya, kalau ikutnya kan 1 syurga lah, dapat 2, kemudian tambah lagi ada 2 lagi. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat lain kata kamu bahawa apa, bahawa ada derajat-derajat yang berbeza lah, iaitu kan ada orang yang martabat muttaqin dia tinggi, takwanya tinggi kan, takut pada Allah tu tinggi, maka dia akan dapat benda ni. Tapi ada lagi yang kurang sikit, maka dia akan dapat yang ni kan. Tapi apa-apa pun pandangan ulama mengenai perkara ni ialah tidak larilah daripada satu perkara, iaitu apa, limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah-limpah, yang nak berikan kepada kita, nak sediakan kepada kita di hari akhirat nanti, selepas daripada kita mati, selepas daripada hari kiamat. Bila hari kiamat, insya-Allah kita akan dapat benda tu. Tapi syaratnya ialah kita mestilah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau tak bertakwa, ini hanya cerita-cerita saja kan. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat 64 mudhammatan. Tiba-tiba kita katakan muncul, apa dia mudhammatan ni? Ayat 64 kan. Mudhammatan ini ialah daripada perkataan ad-duhmah. Ad-duhmah, bahasa Arabnya ad-duhmah ni ialah satu benda yang sangat-sangat hijau. Syiddatul khadrah, dia kata kan, benda yang sangat-sangat hijau dipanggil ad-duhmah. Jadi ad-duhmah, daripada perkataan ini lahirlah mudhammatan. Mudhammatan ni menunjuk, nak mengatakan apa, iaitu syurga ini yang sangat-sangat warnanya kehijauan. Kehijauan apa? Kehijauan pokok-pokoknya, kehijauan indah maknanya kan. Nak ceritakan dia bukanlah maknanya layu, pokok kering nak mati kan, kekuningan, dan tak, dia nak cerita mudhammatan. Kedua-dua syurga ni Masya Allah kan, sangat-sangat hijau, sangat-sangat lebat, sangat-sangat indah pemandangan dia. Mudhammatan. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani naddakhatan, ayat 66. Kemudian di dalam 2 syurga ni pula ni ada lagi kan, ainani tu 2 mata air. Yang tadi mata air Allah Ta'ala sebutkan mengalir. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut, yang tadi tajrian, sekarang ni Allah Ta'ala sebut naddakhatan. Naddakhatan ni pula ialah apa? Iaitu ada 2 perkataan dalam bahasa Arab. Air ni kan, bila sifat tu air kan, dia ada dua. Yang pertamanya ialah dia sebut situ an-nadkhu dengan kha, nadkhu. Satu lagi dengan an-nadhu dengan ha. Jadi dia satu je beza dia, itu ada titik, tak ada titik je. Jadi satu tu an-nadhu, satu tu an-nadhu. Bila an-nadhu, dia hanyalah air sikit-sikit saja, percikan-percikan, macam kita duduk tempias-tempias kena hujan kan. Itu nama dia an-nadhu. Kalau orang tu kan, kalau anak kecil kan, kalau umur yang budak lelaki yang kencing, tak makan apa-apa lagi, tak sampai umur 2 tahun, maka cara bersih dia, najis tu kita panggil najis mukhaffafah kan. Najis tu kita hanya an-nadhu saja, iaitu kita hanya percik-percik air saja dah cukup dah. Tapi satu lagi perkataan Arab ialah an-nadhu dengan kha, nadhu. Jadi perkataan inilah yang menjadi apa ni, asal kepada perkataan yang disebutkan sini, iaitu naddakhatan. Jadi naddakhatan ni apa? Iaitu air yang banyak. Lawan kepada yang tadi tu, air juga, tapi dia bukan terpercik-percik, tapi dia ni memancut-mancut banyak kan, macam air pancut, macam air terjun kan, macam air tu banyak membuak-buak, kita katakan. Itu nama dia naddakhatan. Jadi dalam syurga ni ada apa? Ada air mata air yang bukan sikit kan, yang cukup-cukup, jangan cukup-cukup makan, tak, tapi naddakhatan, bukan naddahatan, naddakhatan, kha. Okey, itu maksud dia. Jadi kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai situ sajalah insya-Allah kita pada hari ini. Terlebih masa 5 minit, minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share semua sekali kepada semua saja, free share, dapat pahala insya-Allah. Dengan niat yang baik, kita akan dapat semua share kepada semua kawan-kawan, semua grup kan, semua WhatsApp grup, you all semua, antuna semua kan, sahabat-sahabat semua kan, sebarkanlah setiap hari insya-Allah pukul 6 10 minit. Kalau terlambat sikit minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.